Sel naik balik. Sebab apa? Bukan sebab teknik tu gagal, tapi disebabkan kaedah penandaan trendline tu at the first place dah salah. Hai guys, Assalamualaikum, what's up, so welcome back to aku punya YouTube channel. Terima kasih pada mana yang like, yang mana subscribe, yang mana komen baik-baik. Terima kasih yang mana share, moga apa yang kongsikan sentiasa bermanfaat. Jadi guys, kat sini aku tak ada nak kongsikan apa-apa. Nampak macam tak ada nak kongsikan apa-apa, tapi buat apa buat video, betul tak? Jadi guys, kat sini aku nak kongsikan bagaimana ataupun cara macam mana korang nak buat penandaan trendline dengan betul. Jadi macam mana kalau korang rasa macam betul, kenapa trendline aku ni tembus? Betul kah asal trendline aku ni condong sangat ni, macam nak jatuh je. Jadi kalau nak tahu macam mana nak penandaan trend lah, apa benda je aku ni. Kalau kau nak tahu macam mana nak buat penandaan ataupun marking trendline yang betul, jom belajar. Okay guys, kita kembali lagi ke segmen belajar apa kita hari ni. Jadi guys, ada ramai yang tanya, yuk macam mana nak marking trendline bla 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 bla. Sebab ramai yang marking trendline macam ni. Ini time frame H1 lah, aku ambil H1 lah. Jadi kita tengok kat sini, ini adalah pair untuk GBP JPY. Jadi ramai tak yang marking trendline macam ni. Aku ambil contoh macam ni. Ada yang marking macam ni, ada yang marking macam tu. Lepas tu yang paling kelakar, yang paling tak boleh belah tu, dia marking macam ni man. Dia marking macam ni. Tak apa, ini hanya perkongsian. Aku bukannya nak marah kata apa-apa. Aku pun sama-sama kita belajar. So aku nak sampaikan kat sini sebab aku pun dulu marking macam ni. Ni aku bagi tahu sebab ramai yang marking macam ni, dan aku pun dulu buat penandaan marking trendline macam tu. So yang lebih-lebih tu gurau-gurau je lah. Kan ada yang terasa pula, yuk ni sampai ejek-ejek. Ni aku tunjuk dulu mistake-mistake korang. Kalau tak ada, tak apalah, tak payah tengok. Tapi kalau kau marking macam tu, ya, korang kena tahu macam mana penandaan trendline yang betul. Ada lagi tak? Ada yang marking macam ni. Ni nampak ni. Dia marking daripada sini pergi ke sini. Ada tak? Dia cari lagi. Ada tak? Dia cari lagi. Macam mana lagi? Yang paling tak boleh belah tu yang marking macam ni. Ni macam ni. Itu dia. Ni sedap ni. Dia memang suka ni anti pucuk ni. Sampai trendline pump anti pucuk akar terus ni. Sampai sini 2 kali akar, 2 kali pucuk. Itu dia. Ada lagi dah. Jadi guys, kat sini aku nak kongsikan macam mana penandaan trendline yang betul. Kena faham satu benda. Harga ni dia berjalan mencari level support dan resistance. So bila kata berjalan dalam keadaan support dan resistance, so akan ada satu level yang signifikan, faham tak? Maksudnya harga, senang kata bahasa kasar nak bagi korang faham, marking trendline ni dekat level SNR, bukan dekat retracement. So penandaan yang aku marking tadi, which is aku tak payah cakap korang, aku cakap diri aku yang dulu, aku akan marking macam tu juga. Jangan kata macam tu, aku siap marking bersilang-silang lagi, hidden trendline. Macam ni. Ni sedap ni. Memang aku analisa aku dulu ni sampai aku share dekat group. Tapi waktu tu kan ni lah excited nak belajar kan. Ni siapa yang marking trendline macam ni? Bersilang-silang hidden trendline lah, apa benda lah. Tak, ini bukan cara pemakingan ataupun penandaan trendline dengan betul. Kena faham satu benda. Trendline adalah indikator ataupun tools untuk identify trend saja, untuk identify structure saja. So kalau dah bersilang-silang tu, itu bukan identify structure, itu draw block nama dia. Jadi kalau macam mana kau nak tahu penandaan marking trendline yang betul? Simple lah. Rules dia punya sifat simple je. SNR. Jadi kalau tak tahu juga marking dengan SNR tu, tak apalah, komen, nanti aku akan tunjuk pula macam mana cara dia. Jadi kau nampak kat sini ada level support, ada level resistance, ada resistance. Macam mana yuk aku nak identify level support dan resistance tu? Sebab kadang-kadang aku marking tadi kan, macam aku tunjuk tadi, ada yang marking macam ni. Ni marking kat sini sampai sini. Komen kalau ada. Aku berani jamin memang akan ada. Time aku buat live pun ada yang cakap dia marking macam ni. Cara pemakingan ataupun penandaan trendline yang betul adalah level support dan resistance. So persoalan, ini level support ke yang kau marking ni? Ini adalah level support ke? Kalau tak tahu, komen. Nanti aku buat video lain pasal SNR. Jadi macam mana tanda trendline yang betul? Ambil lah level SNR kawan-kawan semua. Ambil daripada ni resistance, pergi ke resistance. Dah, minimum requirement dia adalah 2. Kalau kau pergi buka Google pun 2 requirement minimal dia akan tulis. Aku dah lupa dah ni dulu. Tak tahulah sekarang kok cara penandaan trendline dia dah ubah kan. Tapi dia akan tulis 2 minimal requirement untuk marking trendline. Sebab trendline ni hanya indikator saja. Dia hanya tools. Je. Kalau kau boleh nampak kat sini, nampak ni. Ni kat atas ni adalah tools untuk kita lukis-lukis bagi cantik kan. So ini dia bebas je nak boleh bagi ke belakang, ke atas, ke bawah. So ini adalah tools sahaja. Jadi penandaan dia hanya untuk menambah perisa ataupun menambah keyakinan kita ke dalam analisa. Tapi tak guna juga kalau kita salah marking. Jadi pemakingan yang betul adalah menandakan melalui high ke high,
low to low. Gitu simple. Mungkin ada yang tak faham resistant ke resistant ataupun support ke support, kita ambil yang macam tu. Jadi sama juga kat sini, kita ambil lagi mana level support. Ni level support, ni level support. Nampak? Itu cara marking trend line. Tapi adakah kita nak entry buta-buta bila dia sampai, ni dah ada minimal 2 Yok kata, dah ada 1 touch, dah ada 2 touch, nak buy kat sini ke? Tidak. Ini aku tak ajar cara entry, aku ajar macam mana kau nak marking trend line dengan betul. Sama juga kat sini. Nampak ni? Resistant, resistant, resistant. Simple. Tu dia, resistant ke resistant ke resistant. Nampak? Minimal dia tu sahaja. Jadi kalau gabung kat sini dah jadi channel. Satu. Dah break channel. Dia retest. Nak re-entry terus ke kat trend line? Tidak. Jangan entry buta-buta kat trend line. Itu berjudi nama je. Sebab kau tak tahu. Trend line ni tak ada harga. Memanglah orang cakap harga bergerak dalam algo yang disusun bla bla bla. Algorithm mencari equilibrium lah apa benda-benda. Tapi tetap tak boleh entry. Memanglah itu aku buat video, ramai yang panas cakap sebab geng-geng trend line, geng-geng pucuk akar tak ada masalah nak pakai. Korang sendiri kadang-kadang orang ego, dia entry pun dia sedar benda tu dah SL, dia full margin, dia sedar dia MC, tapi disebabkan terlalu suka dengan trend line. Sebab apa orang terlalu suka? Sebab benda yang senang. Sebab dia dah tahu benda tu senang, takkan dia nak lari. Ni benda yang senang, paling aku nampak, paling aku tahu. Aduh, kalau kacau aku kalah makin trend line, koyak lah. Sebab tu kadang-kadang ego tu tak nak mengaku. Sebab trend line ni memang kalau tanya mana-mana trader, dia orang paling suka sebab dia benda yang paling senang nak marking, benda yang paling senang nak tanda dan benda paling senang nak buat. Breakout trend line, retest kat trend line, entry, pucuk, shadow entry. Tidak. Apa yang kita perlu tunggu adalah price action pula. Sebab tu pernah je dah breakout trend line, patah balik, tembus je balik ke bawah. Tapi tak apa, penceritaan kita hari ni cara pemakingan trend line dengan betul. Jadi simple je. Macam mana cara dia? Resistant ke resistant. Nampak? Ambil high shadow ni. Kalau tanya, Yok nak ambil shadow ke body? Benda ni tak ada yang tepat, tapi kebanyakan orang aku nampak dan aku personally pakai, aku akan ambil shadow. Maksudnya shadow ke shadow. Jarang sangat lah aku nampak orang pakai body ke body. Kan aku dah cakap trend line ni dia fleksibel. So penandaan dia ni bukan penandaan yang tepat tau. Memang kena macam ni ke, kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni, macam ni, macam ni. Tak, dia ada tengok based on harga. Sebab tu aku ulang-ulang cakap, kita tak boleh entry buta-buta dekat trend line sebab dia adalah pengukur sahaja bagi identify trend, sama ada kenaikan ataupun penurunan. So kalau kita identify dia sebagai kenaikan, peluang yang kita cari, action yang kita nak buat adalah buy. Kalau kita marking trend line untuk penurunan, peluang yang kita cari, action yang kita nak buat adalah sell. Simple is that. Tapi trend line ni, yang macam contoh aku dah ajarkan teknik trend line breakout H1, aku dah kongsikan kaedah tu. Benda tu depends pula untuk continuation trend. Contohnya, aku bagi contoh kat sini, kalau nampak. Kalau ikut buy support resistance kat sini, tapi kau boleh ambil macam ni as a continuation. Yok, tapi ni bukan level support, ini hanya level resistance. Betul, tapi ni dekat H1. Cuba kita tengok M15. Nah, so bila kau buka M15, kau boleh nampak banyak level structure of support dekat situ. So inilah yang aku maksudkan teknik TLBO H1 tu. Maksudnya boleh buat penandaan mengikut structure continuation pattern. Aku nak cakap kat sini sebab mungkin kalau aku tunjuk ke H1 tadi kau tak nampak M15 jadi apa. So aku je nampak, so aku pindah ke time frame M15. Jadi kau boleh pakai untuk continuation pattern. Yok, dekat H1 je ke boleh? Tak, dekat lower time frame pun sama. Kita cari dekat lower time frame punya untuk continuation pattern. Kita tunjuk, nampak ni contoh dekat M15 ada juga continuation pattern. So breakout trend line tu boleh masuk entry. Macam aku cakap dekat video-video sebelum ni, better masuk entry lepas trend line breakout daripada kau nak entry buta-buta bila price sentuh trend line. So penandaan dia simple, resistant ke resistant. Ni aku maksudkan fleksibel. Contoh tengok ni shadow, pergi ke shadow, tapi kalau follow betul-betul shadow terlanggar body. So waktu ni lah orang akan adjust. Sebab tu aku cakap trend line ni bukan benda yang tepat. Bila adjust cantik. Sebab apa? Sebab kita nak marking trend line ni bukan untuk kita nak cari entry, kita nak marking trend line untuk kegunaan analisa, untuk mendatangkan keyakinan, nak blend pula dengan price action as a our confirmation untuk masuk entry. Maksudnya contoh, dia dah dekat trend line. Contohlah ni time frame H4. Dia dah dekat trend line H4 aku ni. Tiba-tiba kat sini pula ada drop, base drop kat situ.
tu baru kita tengok pula ada apa pula dekat lower time frame, ada apa pula dekat M15. Tiba-tiba ada pula inside bar candle breakout ke bawah. Kat situlah masuk sell. Bukannya masuk sell, masuk entry buta-buta based on trend line. Kali tu aku ada buat video kat TikTok, ramai cakap, oh ni mana ada, kita orang tunggu confirmation bla 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 bla, kita orang tunggu ni, kita orang tunggu ni. Hakikatnya kat TikTok hari tu buta-buta. Saya entry disebabkan trend line dan zone. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. So aku bagi tahu kat sini cara penandaan trend line adalah based on level support dan resistance. High ke high, low ke low. Faham tak? Minimum berapa? Minimum 2 touch untuk keperluan marking trend line. Contoh kat sini, okay, nampak ni. Kalau korang marking yang kat tepi-tepi tu, macam contoh tunjuk tadi ni kat sini kan, marking kat sini, ini bukan trend line, ini adalah level retracement ni. Nampak tak ni? Jangan keliru. Nanti aku akan ajar apa itu, yang mana level support dan resistance. Walaupun nanti akan ada video basic volume 2 dah ajar juga, tapi tak apa, aku akan kongsikan juga. Ini bukan level support, ini retracement. Ini daripada kau panggil level support, ini adalah level base ataupun rally base rally. So kalau kau marking trend line macam ni, ini bukan trend line. Oh sedap, dia cucuk-cucuk. Bukan sebab trend ni pun, bukan sebab line ni pun. Kalau kau marking kat sini, kenapa kau tak marking kat sini? Kenapa tak marking kat sini? Kenapa tak marking kat sini? Kenapa kena kat sini? Faham tak? Sebab tu orang cakap benda ni fleksibel, benda ni boleh diubah-ubah. Tapi certain individu yang terlalu ego disebabkan dia suka sangat dengan trend line. Jadi tujuan aku nak kongsikan kat sini sebab terlalu ramai yang marking trend line based on retracement. Contohnya macam ni. Ni H1, dia marking kat sini. Tipu tak kalau tak pernah? Bohong sangat. Bagi tahu aku kalau siapa yang pernah marking macam ni, komen. Ini bukan level resistance, ini bukan level high, ini adalah base sahaja. Nampak? Drop, base, drop, base, drop. Ini hanya base saja. Benda ni kalau kau nampak dia dalam satu movement ni, hakikatnya movement dia macam ni. Movement dia macam ni. Ni movement dia. Ini hakikatnya movement dia. Yang kecil-kecil dalam itu adalah retracement, bukan structure. Kena faham perbezaan di antara structure dan retracement. Contoh ni. Ini ya structure low. Nampak ni. Tapi ini bukan low ni. Ini bukan low ya. Ini hanya retrace sahaja. So kau tak boleh nak marking trend line macam ni. Nak marking ambil daripada low ni, pergi situ. Tengok kita tengok. Pak pergi situ. Oi, dia dah nampak ni. Dah pergi situ, kau dah suka dah ni. First ni dah entry dah ni kat sini. Ni dah entry dah dekat situ. Oi, sonok dah pucuk akar. Tiba-tiba breakout. Breakout trend line. Oi, dah breakout trend line naik mat. Ni dah breakout trend line H1 yang you ajar ni. Sell. Naik balik. Sebab apa? Bukan sebab teknik tu gagal, tapi disebabkan kaedah penandaan trend line tu at the first place dah salah. So itu yang aku nak sampaikan kat sini. Pastikan tanda trend line mengikut structure high dan low, bukan based on retracement. Contoh ni high. So bye-bye. Tak adalah. So kat sini kau nampak ada 2 resistance, minimum 2, requirement 2. Jadi kalau kau marking kat sini juga, marking kat sini tu salah ke? Bukan salah, tapi ini bukan trend line. Ini dia dah masuk dalam kategori channel. Kalau tak tahu channel tu apa, Google. Ataupun kalau nak tunggu aku buat video, tunggu. Nanti aku akan ajar macam mana pakai channel. So ini bukan trend line. Tak boleh nak pakai apa pun. Takkanlah kau nak pakai, dah tanda dah marking kat sini, tiba-tiba kat sini. Macam mana kau tiba-tiba nak entry kat sini? Macam mana tahu price akan stop kat sini? Kenapa tak marking trend line macam ni? Contoh dah marking kat sini, kenapa tak marking macam ni? Macam ni. Kenapa tak marking macam ni? Maksudnya faham tak? Maksudnya tak ada benda yang boleh ukur harga tu stop kat trend line. Faham tak? Tak ada benda pengukur yang tepat yang harga akan berhenti dan bergerak ataupun rebound selepas dia bertemu trend line. So trend line ni hanya penanda ataupun pengukur bagi trend sahaja, sama ada uptrend, sama ada kenaikan ataupun penurunan. Selebihnya kita kena blend dengan benda-benda lain. Gitu. Nampak ni contoh ni low ni. Ni baru je nak makin trend line. Sebab support ke support. Gitu. Bukannya retracement. Contoh retracement mana ni contoh. Ni tiba-tiba pergi ke sini. Tu bukan trend line. Ni dalam satu movement. Ni semua dalam satu movement. Ni dalam satu perjalanan. Dia bukan dia punya stop. Kalau macam ni dia punya stop. Nampak ni. Ada low dia. Dia punya support. Nampak ni contoh. Resistance. Tak kena kalau kat sini. Tapi kita dapat 2 minimum requirement. So maksudnya macam aku cakap kat sini, bukan dia nak stop sampai ke trend line, tapi untuk analisa, untuk kita gabung
buat confluence untuk tambah rasa yakin nak masuk entry. Faham tak? So dia tak ada, macam aku cakap awal tadi, dia tak ada pengukur yang price tu memang boleh sampai kat trendline tiba-tiba rebound balik. Dia bukan sebab trendline. Walaupun macam aku cakap tadi, kau nak cakap equilibrium lah, algoritma lah, apa-apa benda ke, trendline hanya tool saja. Okay, dia hanya tools. Kau kena terima hakikat benda tu. Dalam trendline tak ada harga, tapi yes, dia bergerak based on macam structure, ada pattern, ada algo dia, yes, tapi tetap tak boleh entry based on trendline. Jadi guys, itulah pasal trendline. So aku harap korang faham. Nak makin trendline, conclusion dia resistant ke resistant, ataupun tak faham, high ke high. Maksudnya yang paling high ke paling high, ataupun support ke support, low ke low maksudnya. Jadi aku harap apa yang aku kongsikan pasal macam mana kau nak tanda trendline tu, siapa yang pernah marking yang aku sebut awal tadi tu, komen kat bawah. Tapi macam aku cakap, aku minta maaf kalau ada terkasar bahasa silap kata. Itu hanya gurauan. Aku pun dulu macam tu. Aku pun marking dalam keadaan yang memang bersilang-silang, berhidden lah, memang berpacak-pacak aku punya chart. Entry-nya tak ke mana pun, tapi seronok sebab trendline paling senang. Macam aku cakap tadi, ramai yang orang tak suka kalau aku kena pasal trendline sebab dia orang suka dengan apa yang dia orang dah selesa. Maksudnya dia orang dah convert. Faham tak? Hakikatnya penandaan dia orang salah. Kau marking dekat retracement. So pastikan penandaan trendline korang betul. Jadi aku rasa itu saja video daripada aku kali ni. Aku minta maaf macam aku cakap kalau ada terkasar bahasa tersilap kata, bergurau hati mana-mana pihak ataupun individu semasa aku explain tadi. So aku hanya gurauan, tujuan aku untuk kongsikan video ni dengan cara yang seronok dan lebih faham. Jadi kita jumpa dekat next video. Kalau kau nak tahu apa pasal apa lagi, insyaAllah aku akan kongsikan. Kau just komen kat ruang komen. Kau jangan lupa follow Instagram aku, jangan lupa follow akaun TikTok aku, dan jangan lupa masuk ke channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi link ada dekat description. So kau buka description tu, kau nampak Instagram aku, TikTok aku dengan channel Telegram aku. So kau boleh masuk ke channel Telegram aku, sebab nanti kalau aku nak buat live trade, aku nak full margin, aku akan update kat situ. Jadi itu saja, pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum. I was never cold, like I ain't go through shit. Had to curb my ex, now she ain't regret living like a local bitch. I didn't get a real thoughts on the mills, I be on some soul